أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبه نستغفره. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع واكشف عنا البلاء والوباء، خصوصا وباء الكورونا والفحشاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، ما لا يدفعه ولا يكشفه أحد غيرك. اللهم آمين. ثم أما بعد. Hadirin muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian, alhamdulillah wa syukru lillah. Ya, pertama-tamanya sama-sama kita sentiasa mengucapkan, memanjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur kita atas segala nikmat-nikmat kurniaan Allah yang dilimpahkan kepada kita bersama, yang tidak terhitung banyaknya, yang tidak ternilai, yang diberikan Allah kepada kita. Apa yang Allah Ta'ala minta kepada kita sebagai tanda syukur kita atas nikmat-nikmat itu ialah kita ni menjadi hamba-Nya yang bertakwa, hamba-Nya yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama lagi di dalam siri-siri kuliah maghrib kita, dan insya-Allah kita akan menyambung perbincangan dia di dalam kitab Ihfazillah Yahfazka. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Kita masih bincang dalam bab yang ke-18, iaitu dalam tajuknya kesabaran yang baik. Di dalam apa yang telah kita bincang sebelum ini, yang terakhirnya iaitulah bagaimana pengarang membawa kepada kita kisah-kisah yang boleh diambil sebagai contoh teladan kepada kita, yang menceritakan kesabaran orang-orang manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana manusia-manusia pilihan Allah seperti para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, walaupun mereka itu adalah manusia yang mulia di sisi Allah, ya, manusia yang dekat dengan Allah, manusia yang paling mengenali Allah, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi merekalah antara orang yang paling hebat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala
dan bagaimana mereka ini dirakamkan dalam Al-Quran, bagaimana mereka adalah golongan yang sangat sabar, ya, redha dan sabar di dalam menghadapi apa jua bentuk ujian yang diuji Allah ke atas mereka. Kita dah baca setakat kisah yang keempat. Kita sambung dalam kisah yang kelima dalam muka surat 419 yang bawah ni, ya. Yang kelima, kata pengarang, contoh yang kelima, anak juga merupakan salah satu anugerah yang agung, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa orang-orang soleh adalah orang-orang yang sentiasa berdoa, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 74, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah, kurniakanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, sebagai penyejuk mata memandang, penyenang hati bagi kami, dan jadikanlah kami imam, yakni ikutan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini doa, doa orang-orang yang saleh, ya, yang mana antara kandungan doa itu adalah meminta kepada Allah supaya diberikan zuriat keturunan yang baik, yang menjadi qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk mata memandang, penyenang hati. Jadi ini anak adalah salah satu nikmat anugerah yang besar yang dikurniakan Allah kepada kita semua. Lebih-lebih lagi anak kita tu, tuan-tuan, jadi anak yang baik, anak yang kita boleh letakkan harapan dan seumpamanya. Di antara perhiasan yang dapat membuat kehidupan semakin indah, iaitu harta dan anak keturunan. Kedua-duanya disifatkan Allah sebagai perhiasan dunia, ya. Sebab manusia ni memanglah, kita ni makhluk, tuan-tuan. Kita ni bukan, kita kata bukan zat atau bukanlah suatu yang sempurna. Antara alasan kita tak sempurna ni, tuan-tuan, iaitulah kita ini berhajat kepada keturunan. Orang yang berkahwin contohnya, kalau dia diuji Allah dengan tidak mendapat zuriat keturunan, dia akan rasa hidupnya itu tak sempurna. Dia rasa tak sempurna. Dia rasa, mulalah dia rasa malu, dia rasa rendah diri kepada orang sekeliling dia. Orang sekeliling pula kadang-kadang mulut pula leza-leza, tuan-tuan. Mulut tak jaga tak. Dia cakap macam-macam pula, begitulah, beginilah. Tak. Kadang-kadang kawan tu lagilah rasa jauh hatinya. Ujian Allah. Tapi bila seseorang itu diberikan zuriat keturunan, maka dia akan rasa sempurna kehidupan dia. Sebab dia ada zuriat, dia ada keturunan, dia akan meneruskan warisan dia. Baik. Betapa indahnya tak kala kamu melihat anak-anakmu tumbuh membesar di hadapanmu. Ya, kalau kita ingat balik, tuan-tuan, anak kita dah daripada mula lahir tu sampailah besar, sampailah kahwin, beranak pinak pula. Oh, kita rasa satu benda yang sangat indah. Wajah berseri-seri dengan cahaya Islam. Lebih-lebih lagi kalau kita didik anak kita pula dengan didikan Islam yang baik, dia menjadi anak yang saleh, anak yang taat, anak yang menghormati ibu bapa dan orang-orang lain. Ya, anak yang disebut tadilah yang sejuk mata memandang, tuan-tuan, ya. Mereka bersujud kepada Allah yang Maha Esa, lagi Maha mengatur semua urusan makhluknya. Kadang-kadang anak kita tu Allah Ta'ala bagi lebih baik daripada kita lagi tak, kadang-kadang dari sudut ibadahnya, dari sudut ilmunya dan seumpamanya. Alhamdulillah. Mereka mengulang-ulangi ayat-ayat Al-Quran
Ya, kena pula dia hafiz pula, hafaz Al-Quran, nak belajar sekolah agama lah, masya-Allah. Ya. Akan tetapi ini disebut tentang nikmat, tuan-tuan. Kita akan rasa seronok, kita akan rasa tenang. Ya. Kena pula ada pula kawan-kawan puji pula anak kita dah. Oh, kita rasa seronok pula. Ya. Akan tetapi kata pengarang, apabila Allah berkehendak mengambil mereka, kamu tidak akan dapat berbuat apa-apa. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji seseorang dengan Allah Ta'ala mengambil balik anak yang disayangi tadi. Maknanya anak itu mati sebelum kita, diambil nyawanya. Pada waktu itu kita tak boleh buat apa-apa, sebab itulah ajalnya, itulah masa yang telah diperuntukkan Allah, ataupun itulah nikmat yang dipinjamkan Allah kepada kita yang bersifat sementara. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dikatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ni berkaitan dengan orang yang Allah Taala uji dengan kehilangan seseorang yang disayangi. Ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah hadis qudsi, ya. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, laisa li'abdil mu'mini idza qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Rawahu al-Imam al-Bukhari wal Imam Ahmad. Yang bermaksud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada balasan bagi seorang hamba mukmin apabila aku, yakni Allah, telah mengambil, yakni mematikan orang yang disayanginya di dunia, lalu ia mengharapkan pahala kepadaku dari musibah itu, kecuali baginya syurga. Allah Ta'ala ambil orang yang dia sayang, antaranya anak. Dan Allah Ta'ala ambil anak dia, mematikan anaknya. Lalu bila dia diuji begitu, dia sabar, dia redha. Ya, nanti dalam hadis di bawah tu diceritakan lagi bagaimanakah kita kata tindak balas, bagaimanakah sikap yang ditunjukkan oleh seorang yang diuji tadi bila dia redha, dia sabar, dia redha atas musibah itu. Kata Nabi, kalau dia redha, dia mengharapkan pahala daripada Allah, maka tiadalah baginya kecuali syurga. Allah Ta'ala menjanjikan syurga orang yang sabar dengan ujian yang besar ini. Dalam hadis itu Allah tidak mengatakan anaknya. Allah Ta'ala tak guna idza qabadtu, tak digunakan waladahu, tak digunakan perkataan anaknya, tapi digunakan safiyahu, sehingga tidak termasuk saudaranya. Dan juga tidak mengatakan saudaranya sehingga tidak termasuk bapanya. Dan juga tidak menyatakan bapanya sehingga tidak termasuk temannya. Tetapi Allah mengatakan orang pilihannya atau kesayangannya. Tapi dalam hadis ni tuan-tuan, dia lebih umum lagi. Ya, Allah Ta'ala menggunakan orang yang disayanginya ataupun orang kesayangannya, supaya termasuk siapa-siapa sahajalah yang dia sayang. Mungkin orang yang Allah Ta'ala ambil itu ialah ayah kita tuan-tuan, mak kita, adik-beradik kita, pasangan hidup kita, anak kita. Jadi itu semua termasuk safiyahu, termasuk orang pilihan atau kesayangannya, supaya termasuk semua, asalkan orang itu adalah orang yang kita sayang. Betapa indahnya perkataan ini, kerana kalau kamu berpisah dengannya, maka Allah akan menggantikanmu dengan syurga
Asalkan, ini syarat dia tuan-tuan, nak dapat balasan syurga tu, asalkan apa? Engkau bersabar dan mengharapkan pahala darinya atas musibah itu. Ya, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dalam kita, kalau kita rujuk dalam kitab hadis ini, hadis yang masyhur yang diceritakan kisah Ummu Salamah. Ummu Salamah ni dia telah diuji dengan kematian suaminya. Kematian suaminya, saya lupa namanya, Abdullah bin apa nama suami dia. Yang mana Ummu Salamah ni tuan-tuan, bila disampaikan bahawa suaminya telah meninggal dunia, maka dia menjadi seorang, dia telah menerimanya dengan penuh kesabaran dan mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi mengajarkan kepadanya, Nabi bersabda kepadanya, ma min 'abdin yusabu bi musibatin fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, illa ajarahu Allah fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha, rawahu Muslim. Kata Nabi, tidaklah seorang hamba yang ditimpa dengan suatu musibah, Allah Ta'ala uji dia dengan suatu musibah, fayaqulu, lalu dia pun berkata, bila dia ditimpa musibah tu, dia tu ingat pada Allah, lalu dia berkata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah, dan kepada Allah lah kami akan dikembalikan. Kemudian dia menyebut, setelah menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia pun berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah ganjaran kepadaku atas musibah yang menimpa aku ini, wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah ia dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Lalu Ummu Salamah ni tuan-tuan, dia membaca doa ini. Ya, dia baca doa ini, dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kita pun tuan-tuan, bila diuji dengan suatu musibah, inilah di antara panduan yang diberikan oleh Nabi yang menunjukkan kita ini sabar dan mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah. Kata Nabi, siapa yang baca ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, illa ajarahu Allahu fi musibati, malaikat Allah Ta'ala akan memberikan dia ganjaran pahala atas musibah ini, atas kesabaran dia kerana ditimpa musibah tadi, wa akhlafa lahu khairan minha, dan Allah Ta'ala akan menggantikan baginya sesuatu yang lebih baik daripadanya. Lalu Ummu Salamah ni, yang dia meninggal itu adalah suaminya Abu Salamah lah, ya, meninggal. Dia minta ganti yang lebih baik. Agak-agak dia dapat siapa tuan? Dia mendapat seorang suami yang terbaik, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu Allah Ta'ala mengabulkan apa yang disebut tu. Allah Ta'ala ganti lebih baik, iaitulah Rasulullah telah mengambilnya sebagai isteri. Antara ummul mukminin namanya adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah. Baik. Itu hak dunia tu tuan-tuan. Ya. Akhirat tu yang Nabi sebut tadi, yang di dalam hadis kursi tadi, Allah Ta'ala menyatakan Allah Ta'ala akan menggantikannya ataupun mengurniakannya dengan nikmat syurga.
Jadi syaratnya apa tadi tuan-tuan? Engkau bersabar dan mengharap pahala darinya atas musibah itu. Dalam Sunan At-Tirmizi, kitab hadis susunan Imam Tirmizi dinamakan Sunan At-Tirmizi. Kalau Imam Bukhari namanya Sahih Al-Bukhari. Dalam nama kitab itu berbeza. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis, dia menerangkan lagi hadis yang kita baca di atas tadi. Ya. Idza mata ibnu al-'abdi al-mu'min, qala Allah subhanahu wa ta'ala li malaikatihi alladhina qabadu nafsahu wa huwa adra. Qabadtum ibna 'abdi al-mu'min? Qalu na'am ya rabb. وهو أعلم. قال قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا نعم يا رب. قال فماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع، أي قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله ابنوا لعبدي قصرا في الجنة وسموه بيت الحمد. Rawahu Imam Ahmad wal Imam Tirmizi. Yang bermaksud, apabila anak seorang hamba mukmin meninggal, bila anak seseorang mukmin itu meninggal, anak kita meninggallah, takdirnya dah, anak kita meninggal. Meninggal ni maknanya anak tu biasanya anak yang masih kecil lah, anak yang masih kecil, anak yang masih di dalam jagaan kita. Bila meninggal, kata Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada para malaikat yang mencabut nyawanya, sedangkan Allah lebih mengetahui hal itu. Ya, Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala maha mengetahui segala-galanya, Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat. Tanya itu bukan tanya tak tahu. Dia bertanya malaikat, kalian telah mencabut nyawa anak hamba-Ku yang beriman. Kamu ni cabut nyawa anak kepada hamba-Ku yang beriman, hei malaikat. Mereka, yakni malaikat itu menjawab, ya wahai Rabb, ya wahai Tuhanku, Allah lebih mengetahui hal itu. Sedangkan Allah lebih mengetahui, tapi Allah Ta'ala tanya. Sebab kadang-kadang tanya ni tuan-tuan, tidak semua soalan itu sebagai tanyanya kerana tidak tahu. Ada juga tanya itu untuk kepastian sahaja. Ada juga tanya itu untuk pengesahan sahaja. Dah tahu dah, tapi tanya juga. Ada. Tapi Allah adalah untuk menunjukkan bahawa ilmu Allah itu adalah meliputi segala-galanya. Jadi, adakah kalian telah mencabut nyawa anak hamba-Ku yang beriman? Mereka menjawab, ya wahai Rabb, Allah lebih mengetahui hal itu. Allah bertanya lagi, kalian telah mengambil buah hatiku? Bukan buah hatiku ni tuan-tuan ya, silap. Samrata fuadi, buah hatinya ya, ku tu ganti pada nya itu balik pada hamba yang beriman tadi ya. Kalian telah mengambil buah hatinya. Mereka menjawab, ya wahai Rabb. Anak tu adalah buah hati lah, tuan-tuan dah. Kalau kita ni, kalau yang dah bergelar datuk tu, buah hati tu jatuh pada cucu dah lah. Oh, kalau dapat cucu sulung tu, hari-hari dia timah. Cucu pun pening tak. Tu datang dia takut dah, timah ni kira lah. Seronok sangat lah ya, jumpa cucu, Masya Allah ya. Dulu anak, kemudian dah anak dah besar semua, cucu dah pula. Itu memang kita ni itu tabiat manusia ya. Sifat kasih sayang yang lahir dalam diri kita begitu ya. Kalau saya ni anak-anak lagi lah begitu tuan-tuan. Ada cucu lagi, cucu saudara tu ramai lah. Baik.
Jadi kalian telah mengambil buah hatinya. Mereka menjawab, ya wahai Rabb, Allah bertanya lagi, apa yang diucapkan oleh hamba-Ku masa kamu ambil nyawa anak dia tadi? Apa yang diucapkan oleh hamba-Ku yang beriman? Mereka menjawab, mereka memujimu. Mereka berkata apa? Mereka berkata hamidaka. Mereka memujimu dan istirja', yakni mengucapkan alhamdulillah, memuji dan menyebut alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja' ni kalau kita kan, kalau istighfar, apa makna istighfar? Maknanya ucapan astaghfirullah, ya. Kalau basmalah itu menunjukkan maksud bacaan bismillahirrahmanirrahim. Isti'adzah maksudnya bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu juga tahlil tu la ilaha illallah dah. Tahmid apa semualah. Kalau istirja' yakni mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Allah berfirman, oleh kerana hamba-Nya itu diuji macam tu pun masih boleh sebut alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah pada malaikat dia, bangunkanlah, binakanlah untuk hamba-Ku ini, hamba-Ku yang sabar ini, sebuah istana di syurga, dan namakanlah istana itu dengan nama istana pujian. Sebab tu mana-mana orang, kalau Allah Ta'ala uji anak kecil yang meninggal, tuan-tuan, kita sampaikan beritahu pada dia. Kalau Allah Ta'ala uji, ini yang patut kita buat. Kita kena sabar, kena raba dan mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah. Lalu apa dia? Allah Ta'ala akan membina untuknya sebuah istana di dalam syurga yang dinamakan sebagai istana pujian. Masya Allah. Nanti ada hadis yang datang yang di bawah tu diceritakan lagi lah tentang bagaimana kalau Allah Ta'ala, Nabi sebut, ambil anak tu mati 3 orang, 2 orang, bahkan seorang pun dijanjikan syurga. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Syurga seperti awan putih atau seperti bintang-bintang yang bersinar seperti mutiara yang tertulis di atasnya istana pujian. Jadi syurga tu dia kata, hakikatnya syurga wallahu a'lam macam mana lah, ya, tapi tertulis. Kalau kita gambarkan istana ni, mungkin ada pintu gerbangnya yang hebat tu, ditulis nama istana itu Mahligai Istana Pujian. Untuk siapa ni? Untuk orang yang sabar dan mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah. Tak kala Allah Ta'ala mengambil nyawa anak dan dia sabar. Masya Allah. Istana ini akan dimasuki oleh lelaki saleh yang redha terhadap musibah yang menimpa pada anaknya kerana semata-mata mengharap pahala dari Allah. Para wanita selalunya mengheret kaum lelaki dalam pelbagai musibah menuju kerosakan. Dia kalau anak meninggal ni, orang lelaki dia relax sikit, tuan-tuan, dia tenang. Tapi kalau orang perempuan ni, kita tahulah dia agak emosional, kita kata dia agak ikut perasaan. Sebab ialah tuan-tuan, seorang ibu ni dia mengandungkan anak tu berapa lama lah? 9 bulan dia bawa sana sini. Ada. Ingat mudah ke mengandung ni? Kalau nak tahu mudah susah, cubalah mengandung. Orang lelaki ni dah. Tak sanggup kita tuan-tuan. Ya. Sampai tengok belakang dia pun melengkung tuan-tuan. Tulang belakang tu melengkung pula, bawa baby dalam perut ke sana ke sini. Kadang-kadang dalam keadaan mengandung pergi bekerja lagi. Ya. Sakit kaki dah, itulah ini. Kita tahulah pengalaman masing-masing. Tapi tak tahulah kok ada suami jenis buat dono je, buat tak tahu je lah kat isteri. Dia orang kata tu, orang kata pandai buat anak je, dia kata tak. Tapi dia tak
Dia tak pandai pula untuk merasakan ataupun untuk meringankan bebanan yang ditanggung oleh isterinya tak kala mengandungkan anak. Baik, jadi orang perempuan memang begitulah, mengandung anak kemudian sakit bersalin, Masya Allah. Sakit bersalin, sebab itulah kalau ada orang perempuan tu meninggal kerana bersalin tu, sebab dah termasuk dalam mati syahid, mati bersalin. Ada dia sedang kita kata bertarung dengan mati tu, tak kala melahirkan anak. Tak tahu sakit macam mana isteri kita melahirkan anak apa-apa, kita masuklah sekali masa dia melahirkan anak tadi. Tapi ada pecah-pecah ni tak ada lah, tak ada nak masuk dah dalam labor room tu lah, tak ada lah. Tapi Masya Allah, kita akan dapat melihat betapa Allah Ta'ala uji dia. Jadi tidak heranlah orang perempuan ni dia lebih emosional, dia lebih ikut perasaan. Baik, dia sebut begitu. Kaum perempuan biasanya menyeret kaum lelaki dalam berbagai musibah menuju kerosakan. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahawa dalam kematian anak-anak mereka, kaum wanita lebih tertekan dan mengalami histeria, bahkan jauh melebihi kaum lelaki. Tak kala Rasulullah SAW mengunjungi mereka, yakni Nabi ini pernah ziarah orang perempuan sahabiyah yang kematian anak. Lalu Nabi bersabda kepada mereka, "Ma minkunna imra'atun taqaddama thalathatun illa kanu laha hijaban minan nar." Ya, kata Nabi, apabila salah seorang daripada kalian ini, wahai golongan wanita, 3 anaknya meninggal, Allah Ta'ala uji dia, 3 orang anaknya meninggal, dia tak sempat dewasa meninggal, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. 3 anak ni akan jadi dinding, akan jadi tembok yang menghalang si ibu ni daripada masuk ke dalam neraka. Tapi syaratnya samalah tadi tuan-tuan, dia kena sabar dan mengharapkan pahala daripada Allah. Begitu. Bila Nabi sebut 3 orang anak, salah seorang wanita bertanya, "Kalau 2 wahai Rasulullah, kalau anak yang meninggal tu 2 orang, ya Allah, macam mana?" Rasulullah SAW bersabda, "Dan 2 juga begitu. Kalau 2 orang anak pun akan menjadi hijab, penghalang dan si ibu itu daripada api neraka." Lalu wanita itu bertanya lagi, "Kalau 1, kalau yang mati anak tu seorang, ya Rasulullah?" Pada sebahagian riwayat beliau bersabda, "Dan 1 juga." Ada riwayat lain menyebut Nabi kata 1 pun juga akan menghalang, menghijab si ibu itu daripada api neraka. Masya Allah. Nah, ini ganjaran yang diberikan Allah atas kesabaran seseorang sabar dan mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah, yakni satu sudut dia akan diberikan syurga, satu sudut dalam hadis yang lain dia menjadi hijab, dinding daripada api neraka. Segala puji bagi Allah yang menjadikan keutamaan matinya seorang anak yang saleh, lalu menyerahkan hanya untuk Allah semata-mata, dan balasannya yaitu syurga yang luasnya mencapai langit dan bumi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, ini adalah satu anugerah Allah yang Masya Allah, yang sangat hebat. Kadang-kadang pujian itu kalau kita lihat, ialah satu sudut itu tidaklah sebesar mana. Sebab kadang-kadang orang tu dia bukan ada anak seorang, anaknya ramai tak? Anaknya ramai begitu begini. Jadi tetapi memang ianya juga ada suatu ujian yang berat, lalu dia bersabar. Bagaimana Allah Ta'ala menjanjikan balasan syurga bagi. Dan juga nanti dia akan sebut kisah Nabi kita sendiri pun. Ada beberapa orang anak Nabi yang mati semasa kecil. Anak Nabi yang lelaki Abdullah Ibrahim mati masa kecil.
ya, begitu juga anak-anaknya yang perempuan juga ramai yang mati masa kecil, yang hidup sehingga dewasa satu, antaranya Fatimah dan Fatimah. Baik, jadi sangat jelas untuk malam ini, insya-Allah nanti akan kita sambung dalam kisah yang ke-6. Banyak lagi kisah-kisah yang masya-Allah tabarakallah, tuan-tuan, kalau kita baca sendiri pun kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan suatu ganjaran yang hebat kepada orang-orang yang sabar di dalam menghadapi ujian musibah yang ditimpakan Allah kepada mereka. Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi setakat itu dulu untuk malam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa 'an jami'il mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna mimma yanfa'una wanfa'na mimma 'allamtana. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma dabbirna ya Allah fa inna la nasi'u tadbir. Allahumma اكشف عن البلاء والوباء والفحشاء ما لا يدفع ولا يخشى أحد غيرك ومتمم بالخير. اللهم آجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Kita tangguhkan dengan doa kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.